Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من غداء رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Dan perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya kerana mencari keredaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran yang tinggi, terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali ganda. Kita tengok apa Allah kata. Jika hujan lebat tidak menyiramnya, maka hujan gerimis pun dah memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Ini ayat ini bermaksud kemantapan hati dalam beramal menjadi sebab diterimanya amal tersebut. Kemantapan hati kita ni, ketetapan hati kita ni beriman, beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ketika nak mengajarkan sesuatu, hendaklah dengan menerapkan apa ni orang panggil pengembaran yang sekiranya bisa boleh dicerna akal dan senang difahami. Allah, nanti kita kena cek ni maksud mana ni. Baik. Jadi maksudnya di atas perumpamaan, kalau kita nak belanjakan harta kita, kita mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk keteguhan jiwa mereka seperti sebuah kebun. Kemantapan hati, iman kita. Kita kena jaga elok. Doa supaya Allah pelihara hati kita. Jangan kita dah bagi tapi kita niat untuk menunjuk-nunjuk dekat orang. Kita niat untuk kita nak niat untuk membangga-banggakan diri kita. Jangan. Baik. Sambung 266. Apakah ada salah seorang di antara kamu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di dalam kebun itu dia mempunyai segala jenis buah-buahan. Kemudian datanglah masa tuanya, sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil, maka kebun itu ditiup angin kencang yang mengandungi api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. Nampak? Inilah mana Allah kata inilah perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya kerana ada perasaan riya, takabur, nak membangga-banggakan diri dia kerana dia sebab dia membagi apa yang dia bagi tu kepada orang lain, ataupun dia nak memberi tu dengan untuk menyakiti orang lain, bukan untuk mensenangkan orang lain, tapi dengan niat untuk menyakiti orang lain. Ini adalah perumpamaan Allah cakap pada orang-orang yang memberi ataupun membelanjakan harta dia tapi dalam keadaan riak, menafkahkan harta dia tapi dalam keadaan riak. Allah wal'iyadzu billah. Kita tak mau jadi macam ni ya. Kita memberi dan kita mengajak orang lain untuk memberi dengan seikhlas hati. Sebab tu kita kalau orang bagi, kita tak boleh nak hukum. Biar hati dia tu dia yang tentukan, Allah yang tentukan. Dia berdoa sendiri kepada Allah Subhanahu Taala supaya Allah ikhlaskan hati kita. Kalau kita tengok dia ada buat nampak macam tak kena, kita tolong doa untuk dia. Ya Allah Tuhanku, permudahkanlah urusan dia, ikhlaskanlah hati dia apa yang dia bagi, murahkan rezeki dia. Cukup. Jangan kita hukum tu bagi tu sebab tu bagi tu kat ikhlas tu saja nak tunjuk dah tu kata ada duit. Tak mau macam tu. Tak boleh. Keikhlasan hati ini bukan ketentuan daripada kita. Keikhlasan hati ini
Allah yang boleh tentukan. Allah saja yang tahu keikhlasan hati seseorang. Macam tu juga khusyuk. Khusyuk ni dia kenapa kita semayang? Sebab kita semayang ni sebab kita hamba. Bukan sebab kita ni baik. Tapi semayang tak khusyuk-khusyuk. Semayang tak khusyuk-khusyuk. Habis tu takkanlah tak dapat khusyuk tu kita tak semayang. Tak boleh sebab kita hamba. Sebab kita hamba. Macam kita bekerja di office. Bos kita suruh buat satu kerja. Kita buat tak edit, buat tak edit, buat tak edit. Adakah kita tak buat terus? Tak payah buat dah. Malah agak-agak apa bos kata? Bos akan marah kan? Sebab kita pekerja dia. Macam tu jugalah sembahyang. Sembahyang jahat macam mana pun kita, apa pun yang kita buat, jangan tinggal sembahyang. Sebab sembahyang tu adalah satu perintah. Dan kita adalah hamba. Hamba yang kena mengerjakan perkara tu. Jadi kita buat jahat macam mana pun kita, tak elok macam mana pun kita, jangan tinggal sembahyang. Lama-lama sembahyang tu akan mendidik hati kita. Sembahyang, solat itu, dia akan membentuk jiwa kita. Dia akan menenangkan kita. Jadi kita solat tu bukan sebab kita baik, tapi sebab kita hamba. Hamba, dan kita sentiasa berdoa kepada Allah supaya Allah pelihara diri kita, hati kita, jiwa kita, iman kita, supaya istiqamah, kita boleh sembahyang sampai bila-bila pun. Kita sakit ke apa ke, kita sembahyang. Allah Maha melihat. InsyaAllah. Baik, tengok 267. Wahai orang yang beriman, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebahagian dari hasil usahamu yang baik, dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mahu mengambilnya, melainkan dengan memejamkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahawa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Baik, di sini Allah kata, wahai orang yang beriman, apabila kita nak sedekah, apabila kita nak nafkahkan harta kita, apabila kita nak memberi sumbangan kepada orang ramai, kita nak beri zakat, janganlah kita bagi dari hasil kita yang tidak baik. Bagi apa yang kita makan. Contoh apa yang kita makan. Kalau nasi tu kerak, kalau nasi tu busuk, kita tak makan, kan? Jadi kita tak payah bagi ke orang. Sebab kita sendiri pun tak makan. Kita bagi apa yang kita makan. Maksudnya yang elok. Kita makan yang elok, kan? Contoh berah. Kita beli berah. Kalau berah tu kita tengok kurang sikit berah tu, jadi kita pun tak beli, kan? Jadi jangan kita bagi ke orang. Ayat ini turun apabila ada satu diriwayatkan dari Jabir bahawasanya ketika Rasulullah SAW tu dia menyuruh para sahabat, orang-orang yang beriman, untuk menunaikan zakat fitrah dengan kurma. Lalu datang seorang sahabat ni, dia beri kurma dalam keadaan kurma tu, barang yang dia zakatkan tu adalah yang buruk-buruk. Maka turunlah ayat ni. Allah pesan, kalau kita nak bagi ke orang, kita bagi apa yang kita sendiri suka. Dan kalau kita tak makan, jangan kita bagi ke orang. Kalau kita tak suka benda tu, kita pun jangan bagi ke orang. InsyaAllah. Kita sambung. Syaitan menjanjikan, menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, iaitu membuat bakhil. Sedangkan Allah menjanjikan untukmu keampunan darinya dan kurniaannya. Ketahuilah dan Allah Maha luas kurniaannya, lagi Maha mengetahui. Syaitan ni sentiasa menghasut anak Adam
menghasut anak cucu Adam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang ada sekarang ni, dia sentiasa menghasutkan untuk menjadi bakhil. Dia sentiasa menghasut, dia sentiasa berbisik-bisik tentang menakut-nakutkan tentang kemiskinan. Jadi kita nak mengeluarkan, kita akan rasa aku ada RM5, kalau aku bagi RM2, aku dah tinggal RM3. Sagi nak beli semua, kita rasa risau. Sebab duit kita sikit. Jangan risau. Lagi kita memberi, lagi banyaklah Allah akan tambahkan. Lagi kita bersyukur, lagi banyaklah Allah akan tambahkan nikmat kita. Kerana sedekah, apabila kita sedekah, itu adalah hak kita. Itu adalah sedekah, itu adalah yang menjadi pahala kita di akhirat nanti. Sedekah itu dah tentu dah, pahala tu untuk kita, bukannya untuk orang lain. Adapun duit yang kalau kita simpan banyak-banyak pun, duit tu belum tentu jadi kita, belum tentu jadi hak kita. Nanti apabila kita mati, dia jadi hak anak kita. Kalau banyak tak didik anak dengan betul, balah pula anak-anak tu. Kan? Jadi ambillah kesempatan ni, infak, sedekah, hadiahkan kepada anak-anak yatim ke, fakir miskin ke, siapa-siapa yang terjejas dengan kehidupan ni. Sama-sama kita membantu. Makna 269, Allah menganugerahkan al-hikmah, iaitu pemahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahkan al-hikmah itu, dia benar-benar telah dianugerahkan kurnia yang banyak. Dan hanya orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala alam. Alhamdulillah, selesai kita satu muka surat dan kita baca sedikit makna tafsir daripada Al-Quran pada muka surat 45. InsyaAllah InsyaAllah kita akan berjumpa lagi mungkin malam ni bersama dengan Ustaz Nan ataupun Ustaz Afiq. Mungkin esok pun sama dengan Ustaz Afiq, InsyaAllah. Jadi kita jumpa lagi di lain hari. Banyakkan ibadah kepada Allah, penuhkan hari-hari kita yang ada sekarang ni, 10 malam terakhir di bulan Ramadan ni, perbanyakkan, tingkatkan ibadah kita kepada Allah, banyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min ahli syafaati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna wa rzuqna tilawatahu ana 'alayhi wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah kita jumpa lain hari. Yang baik itu datangnya semuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak baik itu sesungguhnya memang daripada diri saya sendiri sebagai seorang hamba yang selalu melakukan kesilapan, khilaf dan sebagainya. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Pesan saya, perbanyakkan, tingkatkan diri kita, bersedia jadikan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir. Kita tak tahu kita akan berjumpa ke tak pada Ramadan yang di hadapan nanti. Jadikan Ramadan ini seperti Ramadan kita yang terakhir. Sama-sama bersemangat solat berjemaah, jangan tinggal. Jangan lupa untuk berselawat kepada Nabi. Jangan lupa tingkatkan ibadah kita sebelum kita bangun sahur tu. Lepas bangun sahur tu kita dapatkan buat tahajud ataupun solat sunat taubat dan sebagainya.